dan okey. Baik, sebelum itu, sebelum kita mulakan, cikgu nak imbas kembali tentang nisbah rizab berkanun. Okey. Baik. Nisbah rizab berkanun. Okey, mungkin dia punya terms tu agak tinggi bagi kamu. Baik, untuk pengetahuan kamu, rizab tu ialah reserve, iaitu simpanan. Okey, simpanan. So rizab berkanun, okey, kalau kita lihat merupakan simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit yang diterima. So tindakan bank pusat, okey, mengubah nisbah rizab berkanun akan mempengaruhi jumlah wang tunai yang perlu disimpan oleh bank perdagangan di bank pusat. Contohnya begini. Katakanlah okey, bank perdagangan dalam satu hari okey menerima simpanan sebanyak katakanlah 100 juta. Ini bank yang seluruh negara seluruh negara satu hari dia dapat kutipan sebanyak 1 juta. Maka okey, bank pusat kebiasaannya telah meletakkan satu ratio iaitu katakan 5%. Okey, dia kata apa? Okey, for every 100 millions yang you receive, yang bank receive for one day, okey, so kamu perlu simpan 5% kepada bank pusat. Perlu transfer 5% kepada bank pusat untuk simpan di bank pusat itu. Okey. Jadi kalau katakan 100 juta, maknanya kalau 5% itu bermakna berapa? 5 juta perlu simpan dalam bank pusat. Itu ratio dia. 5%. Ya. Jadi hal ini akan mempengaruhi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman. Sebab apa tahu? Bermakna 5 juta itu tadi, okey, simpan dalam bank pusat, bank perdagangan tak ada buat apa. Biar dulu. Jadi bank perdagangan hanya ada 95 juta sahaja untuk memberi pinjaman kepada masyarakat. Katakanlah bank pusat kata apa? Oh, kita tak nak 5%. Sekarang kita akan naik kepada 10%. 10%, ratio tu berubah kepada 10%. Maka bank perdagangan terpaksa for every 100 million, so bank perdagangan terpaksa simpan dalam bank pusat iaitu sebanyak 10 juta out of 100 million. Jadi macam tu. Jadi bank akan boleh memberi pinjaman sebanyak 90 million sahaja. Nampak tak? Bermakna ini akan mempengaruhi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat. Nampak tak? So itulah yang berlaku. Ya, itu maksud cita-cita jadi bank jelas lepas ni. Bukan senang ya. Bukan senang Yasmin. Bukan senang sebab kamu perlu ada modal yang besar, yang terlalu besar sebenarnya ya. Baik. Yes. Contoh kita lihat nisbah rizab berkanun. Yes. Semasa keadaan inflasi. Okey, semasa keadaan inflasi, okey, kalau kita lihat ini iaitu semasa inflasi, harga barang naik. Kenapa harga barang naik? Sebab rakyat semua ada duit. Duit banyak. Oh, harga iPhone sampai 5,000. Tak apa, beli. Kan, kuasa beli rakyat tinggi. Kemudian keluar lagi iPhone, naik sampai harga 7,000. Beli. Beli. Kan? Kita duit banyak. Oh, rakyat kata duit banyak. Jadi menyebabkan harga iPhone tu semakin naik. Itu inflasi. Jadi apa yang bank pusat akan buat? Bank pusat kata apa? Ush, ini barang ni kalau tengok di pasaran barang-barang ni semakin naik harga ni sebab rakyat memiliki keuangan yang banyak. Tak boleh jadi ni. Jadi bank pusat akan mengeluarkan satu arahan kepada bank perdagangan, okey, iaitu dengan cara apa? Naikkan nisbah rizab berkanun. Dia kata apa? Okey, bank perdagangan, sebelum ini kami memberi kamu 5% untuk kamu simpankan. Oleh kerana rakyat ni sekarang ni kalau kita lihat semakin berbelanja dan harga barang semakin naik, inflasi, maka kami naikkan nisbah rizab berkanun kepada 10%. 10%. So bank perdagangan tak boleh kata no. Oh, mana Aci macam ni? Kan kami no. Okey, telah tercatat dalam satu tanda tangan
di mana bank perdagangan perlu akur dengan bank pusat. Perlu akur dengan bank negara. Nampak tak? So 10%, no. Okay, tidak ada dakwa-dakwi 10%. So, bank perdagangan terpaksalah beri 10%. Bank perdagangan tak rugi pun sebenarnya. Tak rugi pun. Bank perdagangan memang membuat duit dengan cara mencipta kredit atau mencipta pinjaman. Jadi bank perdagangan tak sebenarnya macam hari ni. Okey, kamu tahu tak hari ni ada moratorium. Okey, iaitu moratorium ni iaitu sebenarnya kerajaan telah memberi peluang kepada semua bank-bank perdagangan, bank-bank ni untuk stop dulu ataupun memberi kemudahan supaya semua peminjam-peminjam menangguhkan bayaran pinjaman selama 6 bulan. Kan semua orang, kalau kamu tanya mak ayah kamu, diorang mesti tahu pasal moratorium sebab moratorium itu dibuka pada hari ini, iaitu kebenaran untuk apa? Untuk menangguhkan bayaran pinjaman semula. Tak ada kena faedah. Selama 6 bulan. Boleh berhenti sekejap bayar. Kerana apa? Kerana keadaan ekonomi yang memang meleset ni apa semua kan. Jadi, bank pusat arahkan bank perdagangan untuk berikan moratorium iaitu kemudahan untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman. Boleh terus meminjam ke? Maknanya tak. Contohnya macam mak ayah kamu beli kereta ataupun beli rumah. Tiap-tiap bulan bayar 1,300 atau 1,500 contohnya, ataupun berapa sahaja. So untuk 6 bulan tu dia boleh mohon untuk 6 bulan akan datang bermula daripada bulan 7 ni, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai bulan 12, boleh mohon untuk apa? Tangguhkan bayaran dulu. Tak perlu bayar bulan-bulan, tunggu dulu. So nanti akan sambung semula moratorium itu pada bulan 1 tahun depan. Kerana apa? Kerana kerajaan tahu bahawa kesusahan rakyat untuk membayar hutang dalam keadaan ekonomi yang tak stabil ini. Nampak tak? Kerajaan kita puji kerana apa? Kerana menyedari tentang kesukaran rakyat yang dihadapi pada setiap hari sekarang ni akibat COVID-19. Jadi sebab itu, itu adalah moratorium pinjaman. Ya, ada yang still tak puas hati sebab apa? Sebenarnya kalau kamu tangguhkan, sebenarnya kalau kamu tak bayar tangguhkan, bagus, mora dia bukan mora. Tetapi apa yang berlaku adalah kamu punya tempoh pinjaman tu yang mungkin kalau katakan kamu akan berhenti bayar pinjaman itu kan akan habis pada tahun katakan bulan Januari 2024. So dia akan ganjak lagi 6 bulan. 2024 bulan Januari akan ganjak 6 bulan lagi. Kepada berapa? Mungkin kepada bulan 6 atau bulan 7 2024. So dia berganjak pula. Nampak tak? Ya, jadi itu cara dia. Dia ganjakkan tempoh bayaran pinjaman itu. Ini untuk apa? Untuk memberi peluang kepada rakyat supaya tidak perlu bayar pinjaman dulu dan utamakan keperluan keluarga dulu. Nampak tak? Jadi itulah punca kenapa diberikan moratorium. So, itu semasa kemelesetan. Kalau kita lihat di sini, semasa inflasi memang bank pusat akan naikkan nisbah rizab berkanun supaya bank perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak wang tunai dan ini menyebabkan bank perdagangan tadi keupayaan untuk memberi pinjaman telah menurun. Ya, istilah penciptaan kredit. Penciptaan kredit itu maknanya mencipta hutang telah menurun. Jadi ini menyebabkan bekalan wang dalam ekonomi berkurang, kuasa beli masyarakat yang mula-mula tadi itu telah boleh beli macam-macam, kuasa beli semakin turun. Jadi menyebabkan harga barangan tadi cenderung untuk menurun semula. So ekonomi akan kembali stabil. Begitu juga semasa kemelesetan ekonomi. Macam kita sekarang ni. Macam kita sekarang ni semasa kemelesetan ekonomi, apa yang bank pusat buat? Iaitu bank pusat arahkan kepada bank perdagangan untuk turunkan
nisbah rizab berkanun. Maknanya apa? Okey, bank pusat bagi tahu kepada bank perdagangan, okey, hari tu aku suruh kau bayar kat kita orang 10% kan nisbah rizab berkanun untuk simpan dalam bank pusat. Sekarang kami turunkan 5% je lah. 5% je. Kerana apa? Supaya kami nak bank perdagangan untuk terus memberikan pinjaman kepada rakyat. Nampak tak? Jadi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman akan meningkat. Jadi menyebabkan bekalan wang dalam ekonomi semakin banyak, so kuasa beli masyarakat akan meningkat. Dan menyebabkan harga barang yang bisnes makin turun, harga barang makin murah, so bila orang beli banyak-banyak, so harga barang akan naik balik. So ekonomi kembali stabil. Ya, betul. Maknanya, okey, mana-mana keadaan pun sebenarnya, walaupun keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman itu menyebabkan ramai yang berhutang. Betul. Okey, ramai yang berhutang. Tetapi dengan berhutang itu, dengan orang ramai akan memiliki wang yang lebih untuk berbelanja. So bila berbelanja, maka bisnes, okey, yang dibelanjakan tu bisnes akan grow. So ekonomi akan kembali stabil. Nampak tak matlamat dia tu? So bila ekonomi stabil, kemudian orang ramai akan, company-company itu akan memohon untuk apa? Untuk membuka peluang pekerjaan yang baru. Sebab apa? Bisnes dah grow. Jadi, okey, so mana-mana pengangguran, okey, mana-mana penganggur boleh diambil untuk bekerja di firma itu. So ini telah mengurangkan pengangguran. Okey, dan bisnes grow lagi, maka ekonomi akan kembali stabil. Even though, okey, dia punya dia punya, kita kata sebagai cons-nya adalah iaitu akan mencipta hutang. Yes. Sebab itu kalau kamu perasan, okey, kamu tak pelik ke bila baru-baru ni kerajaan ada bagi tahu bahawa apa? Syarikat-syarikat pemberi pinjaman, okey, dibenarkan untuk beroperasi. Kamu tak pelik ke? Kamu cakap, kenapa tanya-tanya macam ni? Kenapa dibenarkan pula untuk memberi syarikat-syarikat macam Along tu memberi pinjaman? Supaya apa? Supaya orang ramai boleh berbelanja lagi dan meningkatkan kembali ekonomi. But the thing is, sebenarnya kan, ingat pesan cikgu. Ingat pesan cikgu satu je. Jangan. Okey, jangan. Ingat bila nak berbelanja, okey, RM10 ada duit untuk RM10 belanja, belanjalah RM8. Okey, RM2 simpan. RM2 simpan. Jangan, okey, ada RM10 nak belanja RM12. Jangan. Mana datang RM2, pinjam nanti. Jangan. Okey, jangan. Okey. Dan meminjam dengan Along ataupun meminjam dengan syarikat kewangan bukanlah satu cara yang baik. Kerana anda akan tertekan dengan hutang. Kamu tahu tak, kes-kes banyak, kes-kes bunuh diri tu, yang lately ni seminggu dua ni banyak kes bunuh diri kan. Sebenarnya kes bunuh diri tu, kalau setakat tak ada makan, tak ada makanan, okay, tak ada baju baru, tak ada masalah. Okay. Tetapi apabila ada hutang, okay, kereta nak kena tarik, rumah nak kena dah tak bayar, kemudian tak ada makanan lagi, itu yang menyebabkan tekanan hidup dan stres yang teramat. Kerana hutang-hutang ini akan menyebabkan kusut fikiran. Kerana apa tahu? Nanti kereta kena tarik, kemudian rumah nanti kena rampas, mana pula nak tinggal. Itu akan memberi tekanan, menyebabkan orang-orang yang ada hutang ini akan buntu kepala dan menyebabkan mereka nak terjun bangunan, nak terjun dari jambatan. Betul. Jadi betul. So yang membuat sakit mental tu bukan sebab tak ada duit nak makan, tapi sebab tak ada duit nak bayar hutang. Itu stres. So hati-hati dengan hutang. Sebab itu Nabi pesan. Nabi Muhammad pesan apa satu? Okey, dalam khutbah terakhir sebelum Nabi Muhammad wafat, sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad pesan apa tahu? Okey, jangan sekali-kali kamu terlibat dengan riba. Ia dalam wasiat. Ya, dalam wasiat, dalam khutbah terakhir, Nabi bagi tahu apa semua-semua kan. So, dia kata apa? Jangan terlibat dengan riba. Itu yang pertama dulu dah. Nabi tak pesan apa tahu? Janganlah murtad,
janganlah tinggalkan solat, yang apa semua kan. Itu yang bawah-bawah. Tapi yang first, jangan terlibat dengan riba. Kenapa Nabi sebut riba dulu? Kerana dia punya bahaya, boleh merosakkan masyarakat. Nampak tak? So, hati-hati. Okey, itu fakta dia. Pinjam dengan Aming tak payahlah kan. Lah pinjam dengan Aming lah. Alung tak boleh pinjam dengan Aming. Leh kan. Pinjam dengan ni lah kan. Ahok. Pinjam dengan Ahok. Kan. Ahok yang cerita apa? Cerita kampung pisang. Okey. Mi Ahok. Okey. Baik. Kita lihat seterusnya iaitu yang kedua, nisbah rizab tunai. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan, okey, boleh bertanya kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya, jangan risau. Cikgu akan explain. Okey, nisbah rizab tunai. Okey, merupakan simpanan wajib wang tunai di bank perdagangan berdasarkan jumlah deposit yang diterima. So, simpanan wajib wang tunai oleh bank perdagangan bertujuan memastikan, okey Yasmin, okey, memastikan supaya bank tersebut mempunyai wang yang mencukupi apabila pelanggan menuntut wang. Maksudnya apa? Iaitu bank pusat boleh arahkan kepada bank perdagangan supaya apa tahu? Okey, kamu perlu ada simpanan dalam bentuk tunai satu hari ada 50 juta. Okey, 50 juta. Untuk apa? Supaya nanti orang ramai boleh cucuk duit. Keluarkan duit bila-bila masa. Okey, contoh 50 juta. Okey. Jadi, okey, arahan untuk simpanan ataupun nisbah rizab tunai ini boleh dinaikkan atau boleh diturunkan. Okey. So, ini okey, ini bertujuan untuk apa? Supaya memudahkan orang ramai untuk mengeluarkan duit mereka untuk berbelanja. So, okey, so nisbah rizab tunai ini akan mempengaruhi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat dan membuat pelaburan. NRB, lebih kurang. Cuma NRB tu simpan di bank pusat. NRB tu iaitu nisbah rizab berkanun, simpan di bank pusat. Yang ini nisbah rizab tunai maknanya apa? Duit yang disimpan dalam bentuk tunai untuk setiap bank. Yes. Sebab apa tahu? Kalau kita lihat contoh nisbah rizab tunai semasa inflasi, okey, menaikkan nisbah rizab tunai. Maknanya apa? Dia macam ni. Semasa inflasi, okey, bank contohnya ada katakanlah 100 juta. Bank perdagangan bank pusat kata apa tahu? Okey, semasa inflasi bank pusat kata apa? Okey, baik, kamu ada berapa? 100 million. Okey. 50%, okey, sebelum ini kami perlu kamu simpan 50%. Jangan keraskan 50%. Okey, itu nisbah rizab tunai dalam bentuk tunai. Another 50% lagi kamu boleh beri kepada orang ramai. Another 50%. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila berlaku inflasi, so bank perdagangan kenapa tahu? Ataupun bank pusat bagi tahu bank perdagangan. Okey, bank perdagangan kamu kena simpan lebih banyak lagi. Iaitu bukan 50%, kamu kena simpan 70% lagi. Simpan dalam bank kamu. Simpan dalam bank perdagangan kamu sendiri. 70%. So bermakna another 30% saja yang boleh dikeluarkan untuk memberi pinjaman dan juga untuk memberi kemudahan tunai. Jadi di sini kita lihat keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit akan menurun. So bekalan wang dalam ekonomi akan berkurang, kuasa beli masyarakat akan menurun dan harga barangan cenderung untuk menurun. Begitu juga semasa kalau kita lihat kemelesetan ekonomi macam sekarang ni. Okey, macam sekarang ini kalau kita lihat bank pusat arahkan kepada bank perdagangan untuk apa tahu? Oh, hari tu kamu kena simpan 60% kan? Tak perlulah, sekarang zaman kemelesetan ekonomi, kamu perlu simpan cash
okey, dalam bank kamu iaitu 40% saja. Another 60% kamu boleh berikan kepada rakyat dalam bentuk pinjaman. Nampak tak? So bank perdagangan hanya simpan sedikit saja result tunai tadi itu. So another 60%, okay, tadi simpan 40%. So another 60%, okay, bank akan berikan dalam bentuk pinjaman kepada orang ramai. Yes, so untuk apa? Supaya bekalan wang banyak dalam pasaran dan masyarakat boleh membeli, okay, kuasa beli masyarakat akan meningkat. So harga barangan akan naik semula dan ekonomi akan berkembang. So itu nisbah rizab tunai. Perbezaan nisbah rizab tunai dengan nisbah rizab berkanun. Nisbah rizab berkanun simpan di bank pusat. Nisbah rizab tunai simpan di bank itu sendiri. Okey. Tetapi persamaan dia, kedua-duanya digunakan untuk dikawal semasa inflasi dan juga semasa kemelesetan ekonomi. Dan mungkin akan bertanya, cikgu, macam mana bank perdagangan beri pinjaman? Ya, betul. Macam mana bank perdagangan boleh beri pinjaman dan penciptaan kredit, cikgu? Lah, kamu kena tahu bahawa orang ramai macam kita ni, mana ada cash sampai 50,000 nak beli kereta. Okey, mak bapak kita sendiri pun kalau kamu tanya, ada duit sampai 300,000 nak beli rumah, cash, memang tak ada. Memang tak ada. Okey. Jadi terpaksa pinjam di bank. Bank pula, okey, bank biasalah. Ada ke? Oh, adalah dalam undi. Baik, bank pula, dia kalau nak beri pinjaman, ingat dia bagi pinjaman buta-buta. Memang tak Nak pinjam berapa ni? 100,000 je. Oh, 100,000. Kami pinjam dengan kami. Okey, nak beli kereta kan, kami pinjam dengan kami. 100,000 mudah je. Tengok syarat-syarat kamu. Oh, kamu kerja sekian, gaji kamu sekian. Oh, boleh tak ada masalah. Kan? Kami kenakan tak banyak pun. Okey, 2% saja. Okey, 2% saja. Okey, ataupun kadang-kadang sekarang ni bukan sekarang dekat tak 2%. Sekarang dekat 3.5%. Let's say lah kita ambil 3%. 3% aja, jangan risau. 3% setahun. Ui, murah tu. Kita pun kata, ui, murah tu. Murah 3%. Kita punya interest 3% aja. Ui, kecilnya. Kemudian, okey, berapa lama nak pinjam ni? Saya nak pinjam untuk 9 tahun boleh. 9 tahun, panjang lah, paling panjang. Boleh. Bank kata, boleh. Tak ada masalah. 9 tahun. Lupa rupanya. Cuba 9 tahun tu, darab 3%, berapa? 9 tahun, darab 3%, bermakna berapa? 27%. Bila 27%, darabkan dengan 100,000 kamu pinjam tu, bermakna berapa? 27% times 100,000 is equal to 27,000. Bermakna keuntungan atau interest yang bank dapat ialah 27,000. 27,000 tu masukkan dalam 100,000 tadi. Sebab kamu pinjam 100,000. Maknanya kamu kena bayar balik berapa? 127,000. 127,000. Yes. This is simple mathematics sebenarnya. Jadi kamu pun bayar bulan-bulan. Kamu fikir, 100,000, kamu ingat 3% sikit kan? Rupanya, nampak tak? Kamu pinjam 100,000, bayar balik 127,000. Kamu akan kata macam, tak banyak cikgu, lah 27,000 je. Kan? Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. 27,000 tahu. Bukan 2,000, bukan 7,000. 27,000. Banyak tu. Sebab itu 9 tahun kan? Ya. Yeah. Jadi sebab itu so sebelah ya mungkin okey lah kan. Tapi kan kalau kamu tengok jumlah tu 27,000 banyak sebenarnya. So hati-hati. Sebab itu kalau nak buat loan, hati-hati, kira betul-betul. Kira betul-betul ya. Sekarang kamu dah tahu. Okay, sebab itu untungnya belajar ekonomi kerana kamu tahu apa yang berlaku dalam pinjaman itu. Okey. Baik. So, tadi alat dasar keuangan. Pertama, nisbah rizab berkanun. Kedua, nisbah rizab
Okey, nisbah rizab tunai. Yang ketiga, syarat sewa beli. Apa itu syarat sewa beli? Iaitu syarat dan terma ataupun peraturan semasa membuat pinjaman sewa beli. Pinjaman sewa beli ni adalah seperti bukan mortgage, hire purchase. Dalam bahasa Inggeris dipanggil hire purchase. Okay, hire purchase. So, pinjaman sewa beli ni kebanyakannya untuk barangan seperti apa tahu? Barang yang mahal dan besar seperti kenderaan, seperti rumah. Itu memang pinjaman sewa beli. Kita sewa dengan bank, so tiap-tiap bulan kita bayar, cukup habis tempoh dia untuk kita bayar, maka barang itu menjadi milik kita. Bermakna kita telah membelinya. Pada mulanya kita sewa dulu. Bayar bulan-bulan, sikit. Itu dipanggil sewa beli. Itu dipanggil sewa beli. Baik. So, syarat sewa beli boleh ditentukan oleh bank pusat. Contohnya kalau kita lihat bank pusat mengawal syarat sewa beli dengan menetapkan jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bayaran balik pinjaman berserta dengan faedah. So ini bank pusat kawal. Sebenarnya kalau kamu tengok kan, bank pusat macam cikgu cakap tadi kan, berapa tahun nak pinjam? 9 tahun. Kemudian berapa persen kadar faedah? 3%. So itu semua jumlah pinjaman berapa banyak? 100,000. Ini semua bukanlah bank perdagangan tu yang menggunakan item-item tu, bukan yang menentukan item tu ya. Bukan bank perdagangan, tetapi bank pusat yang telah tentukan daripada awal lagi. Bank pusat yang tentukan semua tu. Bank perdagangan ni jalankan je. Bank perdagangan ni jalankan aja. Yang tentukan kadar interest, tempoh bayaran balik kan. Itu semua adalah bank pusat. Yes. So kalau kita lihat di sini, syarat sewa beli yang lebih ketat iaitu dengan apa tahu? Mengurangkan had jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bayaran balik pinjaman. Ini akan mengurangkan pinjaman yang disalurkan oleh institusi kewangan kepada masyarakat. Cikgu tahu kalau cerita-cerita macam ni, mungkin kamu blur lagi. Faham tak ayat yang kedua tu? Syarat sewa beli yang lebih ketat iaitu mengurangkan had jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bayaran balik pinjaman akan mengurangkan pinjaman yang disalurkan. Faham ke tak faham? Tell me the truth lah. Kan? Be honest, tell me the truth. Faham ke tak faham? Okay. Ke mungkin ramai yang baca lagi. Apa dia cakap sebenarnya? Okay. Alhamdulillah tak. Okay. Jauza, Yasmin. Okay, tak faham Okay, dia begini. Okay, dia begini. Saya boleh-boleh lah. Okay, Yasmin. Ingat dalam kelas ekonomi cikgu, pemahaman tu penting sebab pemahaman konsep penting. Dia begini. Syarat sewa beli yang lebih ketat iaitu mengurangkan had jumlah pinjaman maksimum. Contoh. Sebab tu cikgu suka perkataan penggunaan contoh supaya kamu boleh bayangkan. Katakanlah dalam kes tadi nak beli kereta, nak buat pinjaman 100,000. Katalah nak beli kereta apa X50. Proton X50 100,000 harga dia yang full spec. 100,000 Proton X50 100,000. Baik. Tadi iaitu kerajaan ataupun bank perdagangan telah memberikan kebenaran. Nak pinjam 100,000 boleh. Nak beli apa? Nak beli kereta. Boleh beli kereta. Kemudian nak pinjaman tu nak panjang sampai berapa lama? 9 tahun ya? 9 tahun. Boleh bank perdagangan boleh. Interest berapa? 3%. Boleh. So itu syarat dia tadi. Tetapi apabila syarat sewa beli lebih ketat, iaitu mengurangkan had jumlah pinjaman. Iaitu kita nak beli kereta tadi, X50 100,000. So bank pula dia tengok balik kan, dia kata apa tahu? Sebenarnya kami tak boleh bagi 100%. Kami tak bolehlah bagi 100% iaitu 100,000 tak boleh. Kami boleh berikan sampai 95% saja. Iaitu 95,000 kami boleh bagi. So another 5% lagi kamu kena bayar deposit sendiri, iaitu kena duit kamu. Nampak tak?
jumlah pinjaman maksimum telah dikurangkan. Ada setengah sampai 90% tau. Iaitu nak beli kereta 100,000, kemudian bank berdagang kata apa? Kami tak dapat nak bagi 100,000, tapi kami boleh bagi sampai 90,000 aja. So another 10k tu encik kena keluarkan duit sebagai duit muka lah ataupun deposit sendiri. Daripada mana? Duit sendirilah. Nampak tak? Kemudian kamu tanya, ini kenapa buat macam ni? Oh, ini sebenarnya arahan daripada bank pusat. Iaitu kalau nak bagi pinjam, kami kena bagi 90% je. Kami tak boleh bagi 100%. Kami kena bagi 90%. So itu, okay, itu maknanya apa? Syarat sewa beli yang lebih ketat, iaitu mengurangkan had jumlah pinjaman maksimum. Itu satu. Yang kedua, bila kerajaan kata nak ketatkan ataupun bank pusat kata nak ketatkan, kita minta 9 tahun kan. Tempoh bayaran balik pinjaman 9 tahun. So bank pusat arahkan kepada bank perdagangan iaitu 9 tahun dah tak ada lagi dah. Maksimum 7 tahun je. Okey, ada dua choice iaitu bayaran balik selama 5 tahun atau 7 tahun saja. 9 tahun dah tak ada. Jadi kita pun kata kepada bank perdagangan, kami nak buat pinjaman 100,000 dan kami nak bayar dalam tempoh 9 tahun. Oh, minta maaf cik, 9 tahun dah tak ada dah. Okey, dah tak boleh. Bank pusat tak bagi. Bank pusat bagi pinjam untuk bayaran balik selama 7 tahun je. Nampak tak? Masalahnya, bila semakin pendek, monthly kamu tinggi tau. Monthly kamu, bayaran bulanan kamu akan tinggi. Semakin panjang, bayaran bulanan kamu rendah. Itu beza dia. Itu beza dia. Kalau bayaran bulanan 9 tahun, 9 tahun, bulanan mungkin untuk 100,000 mungkin hanya dalam RM800 sebulan. Contohlah RM800 sebulan. Tapi kalau dia kurangkan sampai 7 tahun pula, 7 tahun saja, mungkin monthly installment kamu tu boleh mencecah RM1,200. Jadi kamu susah nak bayar monthly. Susah nak bayar monthly installment. Jadi ini menyebabkan apa tahu? So bila dah banyak syarat kan, kena kurangkan sampai 9 tahun kepada 7 tahun. Kemudian tak boleh pinjam 100,000, dapat 90% sahaja. Jadi ini menyebabkan apa tahu? Masyarakat akan kata, tak jadi lah nak beli. Susahlah nak beli sekarang ni sebab apa? Pinjaman ketat. Syarat sewa beli ketat. Itu maksud dia. Itu maksud syarat sewa beli yang lebih ketat. Okay. Dan syarat sewa beli ketat ini kalau kita lihat berlaku semasa inflasi. Semasa duit banyak. Semasa duit banyak, masa tu harga barang naik, maka bank pusat akan mengetatkan syarat sewa beli. Dengan kurangkan tempoh bayaran balik, kemudian juga kadar faedah yang sedikit tinggi, kemudian juga mungkin tempoh bayaran balik dipendekkan kepada 5 tahun atau 7 tahun. So bila mengetatkan syarat sewa beli, deposit pinjaman kena tingkatkan. Iaitu macam cikgu cakap tadilah, elok-elok boleh pinjam 100%, cuma dapat 90% je. Another 10% kena duit sendiri. So another 10% tu adalah deposit. Deposit pinjaman terpaksa bayar lebih. Nak beli kereta 100,000 kena sediakan duit 10,000 dulu, cash 10,000 untuk beli kereta. Jadi ini menyebabkan orang akan susahlah, mana ada cash 10,000. Jadi kalau kita lihat tempoh bayaran balik pinjaman juga dipendekkan, kadar faedah tadi dinaikkan daripada 3% naik kepada 4 atau 5%. So menyebabkan apa? In the end, permintaan akan menurun. Tak jadi beli kereta ni. Tak jadi beli kereta ni. Jomlah kita pergi kedai lain. Pergi kedai lain, kan? Kena pula kita punya pasangan kita lah kan. Pasangan kita kata apa? Tapi nak kereta tu juga. Tak apa. Kita pergi kedai tu, nak. Kedai tu ada. Kita pun pergi. Ni X50. Model. Tak apalah kita beli model dulu model mainan dulu kita simpan dekat atas atas TV dulu kita tengok hari-hari. Mana tahu tahun depan boleh beli. Okey. Okey.
beli dululah kan. Jaga hati punya pasal. Okey, baik. Ya. Kan? Oh tak nak juga. Nak yang boleh bergerak. Boleh. Dia yang murah. Jap kita pergi kedai tu nak. Pergi kedai tu kan. Lepas tu pergi tengok. Yang ini. Tapi dia bukan X50 lah. Tapi dia X5. Dia X5. Dia bukan X50. Dia X5. Kenapa macam ni? Yelah dia X5. Dia tak ada 50 sebab dia 2 tayar aje. Motor Honda EX5. Honda EX5. Boleh lah kan? Baru RM5,000. Kan? Boleh berjalan. Okey. Jadi ada pilihan lain. So terpaksa okey menghentikan ataupun tidak lagi buat permintaan terhadap X50 tu. So permintaan akan menurun, so harga barangan cenderung untuk menurun. Itu contoh tadi So kalau katakan semasa kemelesetan, maknanya bayangkan semasa kita sekarang ni lah. So semasa kemelesetan, okey, baik, oleh kerana bank nak bagi bisnes, nak buat bisnes, nak mencipta keuntungan, maka bank pusat tahu benda tu. So bank pusat kata apa? Tak apa. Longgarkan syarat sewa beli. Longgarkan macam mana? Iaitu elok-elok boleh pinjam selama 7 tahun, bayaran balik dipanjangkan kepada 9 tahun. So deposit pinjaman, dulu nak beli kereta kena ada 10%, 10,000. Untuk beli 100,000 punya kena ada 10% iaitu 10K untuk bayar deposit. Sekarang tak payah dah. Kurangkan lagi. 1,000 deposit pun jadi. So 99% boleh loan. Ataupun 98% boleh loan. So kena bayar 1 atau 2,000 saja deposit pinjaman. Itu maknanya syarat sewa beli telah dilonggarkan. Kemudian tempoh bayaran balik pinjaman. Tadi 7 tahun, sekarang 9 tahun dipanjangkan. Kadar faedah. 5%. Sekarang kita dah turun kepada 3%. Lagi murah. Ini menyebabkan apa? Kami nak belilah. So permintaan akan meningkat. So permintaan kereta akan meningkat. Permintaan rumah akan meningkat. So harga barangan akan turut meningkat. So itulah kegunaan syarat sewa beli. Okey. So setakat ni kita dah lihat 3. Nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai dan juga syarat sewa beli. Ada mana-mana yang tak faham? Sebelum kita pergi kepada yang satu lagi. Cikgu tak nak laju-laju, nanti kadang kamu pening. Faham ingat, kefahaman tu penting, konsep-konsep ni ya. Baik. Kemudian kita sambung kepada surat jaminan kerajaan. Iaitu government punya guarantee letter ataupun GL. Kita lihat surat jaminan kerajaan. Surat jaminan kerajaan ini apa tu? Iaitu surat bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman daripada masyarakat atau institusi keuangan. Kerajaan pun nak buat pinjaman daripada masyarakat? Ya. Jom kita tengok. Tak faham? Jom kita tengok. Tak apa, kita tengok dulu. Kerajaan membuat pinjaman dengan menjual surat jaminan kepada orang ramai dan institusi keuangan. Sebaliknya, kerajaan menebus pinjaman apabila bank pusat membeli surat jaminan daripada orang ramai dan institusi keuangan. Baik. Sebenarnya apa tu surat jaminan, cikgu? Itu sebenarnya persoalan kamu yang tertanya-tanya tu. Surat jaminan tu apa sebenarnya, cikgu? Dia beginilah. Dia begini. Katakanlah mana pula aku nak tunjuk ni. Baik. Surat jaminan ni sebenarnya adalah satu kaedah bagaimana kerajaan nak buat pinjaman dengan orang ramai. Iaitu buat pinjaman dengan bank-bank perdagangan ataupun masyarakat ataupun institusi kewangan. Sebagai contoh, katakan kerajaan nak pakai duit. Kerajaan akan kata apa tahu? Dia akan jual satu surat jaminan. Contoh satu surat ini, satu surat. So surat ini ditulis apa tahu? Contoh surat ini bertulis pinjaman
Okey, sebanyak berapa? Sebanyak let's say pinjam dengan katakanlah bank kerajaan nak pinjam dengan bank Maybank. Katakan nak pinjam dengan Maybank. Okey, nilai surat jaminan ini adalah 100 juta. 100 juta Okey, 1 juta. Okey, ini satu surat dan surat ini ada jaminan kerajaan. Kerajaan menjamin bahawa surat ini valid. Okey, so ini perjanjian surat jaminan antara kerajaan dengan Maybank. So Maybank akan berikan 100 million kepada kerajaan. So kerajaan tulis kat sini apa tahu? Memang kami akan buat pinjaman dengan Maybank, tapi di bawah tu paling penting apa tahu? Kami akan bayar balik pinjaman itu beserta dengan kadar faedah. Beserta dengan kadar faedah terjamin, iaitu sebanyak 10%. 10%. So, let's say, ini surat. So, surat ini diberikan kepada Maybank. Maybank pun ambil surat ini, surat jaminan kerajaan, dan Maybank bagi kepada kerajaan 100 million. Okey, bukan. Okey. Bukan. Nanti, Fik. Okay, so bank perdagangan bagi duit kepada kerajaan 100 million. Okay, 100 million. So kerajaan akan buat kerajaan akan buat pelbagai perkara dengan duit 100 million tadilah. Okay. So kemudian sampai satu tahap apabila cukup tempoh matang. Dia ada tempoh matang dia. Surat jaminan kerajaan ni ada tempoh matang. Iaitu pinjaman ini selama berapa lama? Selama katakanlah 2 tahun. Katakan 2 tahun pinjaman ni 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun itu akan ada keuntungan 10%. Selepas 2 tahun, Maybank tadi boleh bagi balik surat jaminan kerajaan, dan kerajaan terpaksa bagi balik duit 100 juta plus 10% tadi. 10% tadi berapa? Bermakna 10 million. 10 million kepada Maybank. So, itu adalah peranan surat jaminan kerajaan. Surat ini dijamin oleh kerajaan. Nampak tak? Jadi, baik. Sekarang cikgu menjawab soalan Afiq. Kenapa kerajaan buat pinjaman dengan bank perdagangan? Bukan depa yang kontrol ke duit tu. Memang depa, memang kerajaan yang kontrol duit. Tetapi bila duit tu dah sampai kat tangan kamu, bila duit tu dah sampai kepada bank, bagaimana kerajaan nak pegang balik duit tu? Bukan boleh simply bab balik. Mai sini, mai sini, mai sini. Dia bukan macam bapak minta duit dengan anak. Mai sini. Mai sini. Dia bukan boleh minta macam tu. Dia bukan boleh minta macam tu. Dia kena ada cara. Dia buat dengan surat jaminan kerajaan. So kalau kita lihat di sini, baik, seandainya kerajaan lihat keadaan inflasi. Kita tengok, kita tak perlu tengok yang inilah. Kita tengok di sini. Semasa inflasi, kerajaan akan jual surat jaminan kepada pasaran. Maknanya apa tahu? Tengah orang semua ni banyak duit. Macam kita keadaan di mana apa tahu? Semua orang beli iPhone, semua orang beli tab yang iPad-nya. Tak main lah, Samsung tak main lah. iPad. Semua iPhone. Hebat betul orang Malaysia ni. Kaya betul. Kan? Harga barang semakin meningkat. Naik. Inflasi kan? Naik. So, government kata apa? Ini sebab harga barang naik sebab kita berakyat kita ni banyak sangat duit lah. So, apa yang kerajaan buat? Kerajaan offer. Kami nak jual surat jaminan kerajaan. Surat jaminan kerajaan ini akan memberi keuntungan kepada orang ramai. Iaitu apa? Kalau kamu beli surat jaminan ini, katakanlah kerajaan buat 1 juta je. So, syarikat-syarikat yang kaya-kaya ni, dia kata, kamu beli surat jaminan ini 1 juta, nanti selepas 2 tahun, kamu akan dapat 1.2 juta. 1.2 juta balik. So, ini macam investment. Berebut orang beli. Berebut orang beli ni. Tahu pasal apa? Pasal dijamin oleh kerajaan kot. Kerajaan confirm bayar. Orang kaya je lah. Sebab tu kita tak pernah dengar. Kita rakyat marhai ni tak pernah dengar. Tapi kalau orang kaya, dia akan main benda ni. Orang kaya memang akan main benda ni. Iaitu beli surat jaminan kerajaan 1 juta,
Lepas 2 tahun dapat 1.2 juta. Maknanya dalam tempoh 2 tahun dapat 200,000. Another 200,000. 200,000 divide by 2 years bermakna 1 tahun dapat 100,000. Tak ke goyang kaki kamu? Nampak tak permainan orang kaya macam tu? 100,000 bahagikan dengan 12 bulan. Maknanya apa? Maknanya dalam sebulan kamu boleh berbelanja 8,000 lebih. Sebulan 8,000 lebih. Okey. Sebulan 8,000 lebih. Memang permainan orang kaya memang macam tu. Yang ada duit berjuta semua kan. Bila kerajaan offer surat jaminan kerajaan ini, memang berebut dia orang beli. Berapa harga dia? 1 juta. Lepas 2 tahun dapat berapa? Lepas 2 tahun, okey, dia punya 10%. 10% means that okey, lebih kurang dalam untuk for 2 years So bermakna dapat 200,000. Berebut dia orang beli. Berebut dia orang beli. Tapi masalahnya apa? Masalahnya orang kaya tu tak boleh berbelanja 1 million tu lah. 1 million tadi telah bagi kepada kerajaan. Menyebabkan orang kaya itu terpaksa apa? Terpaksa menghentikan permintaan. Nampak tak? Itu tujuan kerajaan sebenarnya. Ya, supaya kerajaan boleh pegang duit orang kaya ni. Pegang duit orang kaya ni. Tak apalah, lepas ni kan aku bayar sikit untung pada dia orang, tak apa. Yang penting aku pegang duit-duit dia orang ni. Nampak tak? Duit dia orang tu akan dibuat apa? Kerajaan akan buat investment. Pelaburan ke sana, pelaburan ke sini, pembinaan sana. Kenapa aliran wang turun? Okey. Kita lihat di sini. Yang mana? Yang semasa inflasi ke Izamir? Kalau jual, okey. Dia macam ni. Okey. Aliran wang tunai, okey, aliran wang tunai dalam pasaran. Okey, contoh macam inilah. Okey, mungkin kita nak membayangkan Katakanlah kamu semua ni ada berapa orang Kamu semua ni 12 orang ni, ramai juga kita 12 orang. Okey. Baik, kalau ramai yang tak faham tanya tau. Tanya. Ini minta maaf lah, ini Mat Rock ajar ekonomi Mat Rock ajar ekonomi, so dia sempoi-sempoi je. Okey, dia sempoi-sempoi je. Okey. Baik. Okey. Dia macam ni. Baik. Sebenarnya kalau kamu fikirkan, let's say lah kamu semua ni rakyat. Kamu adalah orang-orang kaya dan bank-bank. Okey, Yasmin Naili ada bank dia sendiri. Shimir ada bank. Kemudian juga Afiq, kemudian juga Izamir ada bank. Semua ni orang-orang bank ni. Cikgu adalah kerajaan. Kan? Cikgu tengok korang ni yang bank-bank ni kan. Suka-suka hati bagi pinjaman lah apa semua kan. Sebab duit banyak. Rupanya rakyat memang duit banyak, memang berbelanja semua. So, cikgu sebagai kerajaan, cikgu tengok kan. Bahaya ni. Ini kalau semua bank-bank ni bagi pinjaman, duit semakin banyak, okey, duit semakin banyak, so orang ramai akan berbelanja banyak ni. So harga barang akan naik. Akan berlaku inflasi. Tak boleh jadi. Okey, kita kena kurangkan duit diorang ni. Macam mana nak kurangkan duit diorang ni? Macam mana nak kurangkan duit masyarakat ni? Kita jual surat jaminan kerajaan. Jadi cikgu pun okey. Baik, cikgu bagi pada bank-bank. Okey, bank. Ni surat jaminan kerajaan. Okey, siapa yang beli, okey, dalam tempoh 2 tahun, okey, keuntungan dia 10%. Okey, kalau beli 1 juta, okey, keuntungan dia adalah 1.2 juta. Kalau beli 10 juta, akan dapat 12 juta. Kalau beli 100 juta, akan dapat 120 juta. Betul. Jadi bank-bank korang ni berebut. Korang ni semua akan kata apa? Dalam tempoh 2 tahun, kalau aku beli 100 juta, aku akan dapat extra 120 juta. Maknanya 100 juta campur dengan 20 juta. Dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun saja. Untung ni. Jadi cikgu pun, okey, Bank Afiq nak, Bank Yasmin nak, Bank Shimir nak. Okey. Nah, ambil seorang satu. Mai sini duit korang. Ini dijamin oleh kerajaan. Nak tipu? Tak ada tipu-tipu. Ini government. Kami yang jamin. Kami akan bayar dalam tempoh 2 tahun. Kami jaminan kerajaan tahu. So korang pun berebutlah beli. So bila berebut beli, okey, cikgu kutip seorang 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta daripada korang kan.
So sekarang ni cikgu ada duit. Sekarang tunai dalam tangan aku. Okey. Korang semua dah tak ada duit. Korang semua dah tak ada duit tau. Jadi korang aliran tunai korang dah kurang. So korang tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak bagi pinjaman. Minta maaf lah kepada rakyat semua. Dia kata apa, kalau ada orang mahu nak pinjaman, oh kami tak dapat nak beri pinjaman lagi kerana peruntukan kami dah sikit. Kena tunggu peruntukan bulan depan pula. Peruntukan bulan ni tak ada ya, minta maaf ya. Dia bagi alasan macam tu. Padahal sebenarnya duit kamu semua yang banyak-banyak tadi dah ada dalam kerajaan pegang. Kerajaan tak bagi kamu buat pinjaman. Untuk apa? Supaya boleh mengurangkan inflasi. Nampak tak? Nampak tak peranan surat jaminan kerajaan? Apalah rompak bank? Tak. Yasmin Ali, orang-orang yang bijak-bijak, dia akan ambil duit kamu dengan cara bijak. Orang tak nampak. Contoh macam interest tadi. Interest yang kadar bunga tadi kan. Sebenarnya dia sama je macam Along. Sama macam Along. Kamu bayar pinjam 1,000, bayar 1,200. Kamu pun marah. Apa ni? Pinjam 1,000, nak bayar balik 1,200. Riba tau, riba. Cik, kamu dengan nasnya riba ni, haram. Tapi bila pergi bank, nak pinjam 100,000, kadar interest 3% ni. Oh, bagus 3% ni. Pula. Nampak tak? Bank punya halus, dia nak ambil duit kamu, dia sediakan apa? Dia sediakan gambaran yang cantik-cantik. Jangan risau. Nak pinjam untuk kereta saja ke? Rumah tak nak? Beli untuk rumah? Ada jualan ni, ada diskaun sekarang ni. Nampak tak? Dia suruh lagi kamu buat pinjaman. Dia suruh lagi. Nampak? Tak apa, bayar bulan-bulan sikit tak apa. Nampak? Dia curi secara halus, sopan santun, siap agreement lagi. Bila kamu tak boleh bayar kan, dia siap senyum tarik kereta kamu. Minta maaf ya encik ya, dah 6 bulan tak bayar duit kereta ni. So, kita tarik ya. Nampak tak? Bila kamu tak dapat, bayar balik. So, itulah dia. Okay, orang-orang bank. Dia orang sangat licik. Moratorium. Ya, betul. Afiq, dia lain. Dia sijil pelaburan. Dia tak join surat jaminan kerajaan, tapi dia join sijil pelaburan. Ada juga dalam bentuk sijil juga. Ada juga. Jadi ini adalah surat jaminan kerajaan yang digunakan oleh kerajaan untuk cara apa? Ambil duit rakyat dan pegang. Supaya apa? Supaya kita kata aliran wang tunai dalam ekonomi, dalam pasaran akan berkurang, maka bank perdagangan sukar untuk memberikan pinjaman lagi sebab duit dah pegang oleh kerajaan, maka wang dalam ekonomi akan berkurang, kuasa beli masyarakat akan menurun dan harga barangan yang naik tadi akan menurun. Itulah yang berlaku. So, kalau kita lihat, so Izamir, faham tak? Faham tak kenapa aliran wang turun? Kerana duit tu telah diberikan kepada kerajaan melalui surat jaminan kerajaan. Boleh faham tak Izamir? Faham ya? Okey, bagus. So, itu semasa inflasi. Semasa kemelesetan ekonomi. Apabila tengok ramai orang masyarakat iaitu kesusahan, tak ada duit. Okey, tak ada duit. Okey, tak ada duit. So bank-bank perdagangan pula kan, diorang pun cash tak ada dah. Diorang punya cash dah kurang. So kerajaan tengok kan, rakyat aku ni kan semuanya dah orang kata apa, dah dalam kemelesetan ni, mereka dah tak mampu nak berbelanja, ada yang menganggur, kemudian ekonomi pun dah tak naik, bank-bank nak bagi pinjaman pun duit tak cukup, tak boleh jadi ni. So apakah peranan kerajaan? Cikgu buat apa? Cikgu akan lihat kamu semua. Okey, kamu semua, mes ini surat-surat jaminan tu yang ada berikan kepada kamu tadi berapa? 1 juta kan? Mes ini kerajaan nak bayar balik. Kerajaan nak beli surat jaminan kamu. Okey, beli dengan berapa? Hari tu 100 juta kan? Okey, persen dia 10% kan? So 100 juta plus dengan 10% tu. So dapat 120
120%, iaitu selama 2 tahun. Okay, 120 million. Okay, mas ini surat jaminan. So Shimir pun bagi surat jaminan dia, so cikgu bagi balik 120 juta. Yasmin, Bank Yasmin pula bagi balik surat jaminan. Cik beli dia jual pada cikgu, cikgu beli. Nah, okay, 120 juta. Begitu juga Afiq, Afiq pun bagi surat jaminan, cikgu bayar balik. Yes, boleh juga, tak ada masalah Afiq. So bayar balik, okay, duit 1 juta. Sekarang ni kamu, okay, bank Yasmin, bank Shimir, bank Afiq, semua dah ada duit 120 juta. So apa yang dia akan buat? Okay, dia akan buka pinjaman. Okay, so kita akan buat pinjaman. So ada menyediakan pinjaman. So bagi balik, okay, buat bagi pinjaman. Nampak tak? So orang ramai kata, oh adalah, oh ada pinjaman kat sini. Okay, so mulalah pinjaman, meminjam. Dan bila orang ramai minjam, orang ramai pula, okay, dapat duit dan berbelanja. Bila berbelanja, ekonomi akan naik. Nampak tak? Jual dan beli. Okay, surat jaminan kerajaan. So, cikgu cakap pasal surat jaminan. Yang Shimir dengan Yasmin ni, push, dapat 120 juta. Push. Contoh je lah, kan? Okay, contoh je. 120 juta kan, tak ada apa-apa. Kalau kamu 120 juta, okay, dalam poket sekalipun, dia tak ada apa-apa. Dia hanyalah kertas. Pengalaman cikgu, okay, pernah dalam poket ni ada 47,000. Okay, 10,000 depan, 10,000 belakang. Kemudian 10,000 dalam poket baju, 10,000 kat poket belakang. Berjalan. So, macam mana muat? Sebab dia note 100. So, dia note 100 dia ikat macam tu lah. Kan? So, muat. Malas nak bawa briefcase, so letak dalam tu. Jadi pengalaman. Tak ada apa pun sebenarnya. Dia jadi kertas. Duit banyak pun dah tak jadi. Nak beli apa? Nak beli phone. Phone yang ada pun okey lagi. Tak ada masalah pun. So, kalau kamu boleh imagine duit itu hanyalah semata-mata kertas, kamu tak akan gilakan kertas. Kamu akan bayangkan bahawa sebenarnya gila agaknya orang yang menggilakan duit ni. Sebab duit tu kertas je. Kertas je. Kamu boleh bayang kenapa orang berebut pasal kertas ni. Berebut pasal kertas. Dan dia kertas, tak ada apa. Dan tak ada apa-apa sebenarnya. Cuma mampu untuk beli. Setakat mana kamu nak beli? Bak kata siapa? Bak kata siapa ya? Siapa ni? Bak kata Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, dia kata apa? Duit banyak-banyak pun makan tetap sepinggan. Minum tetap air secawan. Okey. Jadi kereta nak pergi mana-mana tetap naik satu kereta. Kan? Jadi nak kaya tahap mana sampai nak beli kereta banyak-banyak? Kan? Bukannya makin banyak duit, makin banyak kau boleh makan. Tak ada. Tetap sepinggan juga. Nampak? Pemikiran macam tu yang kita kena ada. Okay. Tidak dikuasai oleh duit. Alright, so kita lihat dan kita telah lihat nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli dan yang keempat tadi surat jaminan kerajaan dan yang terakhir yang kelima. Alat untuk dasar keuangan iaitu kadar faedah. Kadar faedah interest lah. Iaitu kadar faedah inilah kos yang ditanggung oleh peminjam semasa membuat pinjaman. Ada dipanggil kadar faedah, ada yang dipanggil sebagai interest, ada yang juga dipanggil sebagai bunga. Kadar bunga. Kadar bunga ni maknanya faedah lah. Faedah juga jangan korang confuse. Bunga tu maknanya kadar faedah. Tapi mungkin orang cakap, cikgu kenapa faedah tu dikatakan bunga? Kerana yang kamu pinjam itu pokok. Yang kamu pinjam itu pokok. Tapi yang terhasil daripada pokok itu adalah bunga. Bunga yang kamu kena bagi sekali dengan pokok dengan bunga sekali kepada orang ataupun kepada bank. Itu sebenarnya.
Kamu pinjam pokok. Kamu pegang pokok tu, lama-lama pokok tu berbunga, kamu kena bagi balik kepada bank pokok dengan bunga-bunga sekali. Itu kadar faedah. Okey, baik. So kita lihat di sini ya. Bank pusat boleh mengawal penawaran wang dalam ekonomi dengan mengubah kadar faedah tadi. So perubahan kadar faedah akan memberi kesan terhadap kos meminjam dan beban hutang peminjam. So kenaikan kadar faedah akan dapat mengurangkan jumlah pinjaman. Okey, manakala penurunan kadar faedah akan menggalakkan masyarakat untuk menambahkan jumlah pinjaman. So jumlah pinjaman yang diminta oleh masyarakat akan mempengaruhi penawaran wang dalam pasaran lah. Contohnya semasa inflasi. Semasa inflasi, kalau kita lihat, okey, kerajaan akan naikkan kadar faedah. Bank pusat akan naikkan kadar faedah. Sebab bila inflasi semua orang ada banyak duit. Jadi kerajaan ataupun bank pusat kata apa? Diorang ni asyik meminjam aja kan. Asyik nak beli pinjam. Kan? So duit ini menyebabkan harga barang naik ni. Tak boleh jadi ni. Jadi bank pusat akan arahkan apa? Okey, berapa pinjaman sekarang? 3%. Okey, naikkan kepada 5%. So naikkan kepada 5%, menaikkan kadar faedah. So bila naik kadar faedah tu, maka kos meminjam dan beban hutang itu akan meningkat kepada peminjam tadi. So jumlah ini menyebabkan masyarakat kurang berminat nak pinjam. Hari itu 3%. Kalau aku pinjam 100,000, 3% maknanya lebih kurang aku kena bayar dalam 3,000. Sekarang ni naik 5%. Kalau aku pinjam 100,000, maknanya aku kena bayar dalam 5,000 pula. Makin mahal lah. Beban hutang ni maknanya kena bayar lebih. Tak nak pinjam. Nampak tak? Ini menyebabkan jumlah pinjaman yang dibuat oleh masyarakat akan berkurang. So, bekalan wang dalam ekonomi menyebabkan bila tak ada orang pinjam, maka wang dalam ekonomi pun semakin kurang dan kuasa beli masyarakat. Maknanya masyarakat dah tak ada duit. Tak nak pinjam, so tak ada duit lah. Bila tak ada duit, tak nak beli. Bila tak nak beli, harga barangan yang tinggi tu telah pun turun kembali. Nampak tak? So, itu semasa. Okey, Nash. Kita pun dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Okey, baik. Dan semasa kemelesetan ekonomi pula, apabila kita tahu bahawa apabila ramai orang yang tak ada duit, okey, kemudian juga nak buat bisnes pun tak ada duit, okey, bank-bank pun tak ada duit. So bila kerajaan tanya ataupun bank pusat tanya pada bank perdagangan, okey, berapa kadar faedah sekarang? Okey, 5% lah. Okey, sekarang turunkan kepada 3%. Okey, untuk apa? Untuk supaya lebih ramai mohon pinjaman. Jadi bila bank perdagangan war-warkan kepada orang ramai bahawa okey, kos ataupun kadar faedah ialah 3% sekarang. So dia buka tawaran kepada orang ramai. Orang ramai pun kata, "Uish, jomlah." Kan? Hari tu kalau nak pinjam tak boleh. Sebab kalau pinjam 100,000 kena bayar 5,000 lagi tambahan. Sekarang ni cuma bayar 3,000 je. Kos meminjam itu telah kurang. Jadi menyebabkan jumlah peminjaman yang dibuat oleh masyarakat akan bertambah. Jadi bila pinjaman duit, pinjam duit di bank, maka masyarakat akan ada duit. Masyarakat bekalan wang dalam ekonomi pun bertambah. So kuasa beli masyarakat akan meningkat kerana dah ada duit. Daripada situ masyarakat akan cenderung untuk berbelanja. Maka ekonomi yang down tadi akan meningkat semula. Akan meningkat semula. So ekonomi kembali stabil. So itulah dia. Berkaitan dengan 5 perkara di sini, iaitu nisbah rizab tunai, nisbah rizab berkanun, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan juga kadar faedah. 5 alat yang digunakan untuk dasar keuangan. So boleh faham ke tak boleh faham setakat ni? Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan nak ditanyakan? Boleh Cun Okey, alhamdulillah. So jelas So hari ni kita belajar tentang 5.
Nisbah rizab berkanun. Okey. Kemudian yang kedua iaitu kita belajar nisbah rizab tunai. Kemudian yang ketiga iaitu berkaitan syarat sewa beli. Kemudian yang keempat iaitu surat jaminan kerajaan. Dan yang kelima iaitu berkaitan dengan kadar faedah. Seandainya guru-guru sekolah kamu atau PDPR kamu memberikan latihan daripada mana-mana subtopik yang ini yang kita telah belajar ni apa semua dan kamu still tak faham. Okey, kalau kamu buat latihan tak faham soalan-soalan itu, boleh kamu snapkan gambar dan juga boleh forwardkan kepada cikgu dan bertanya, cikgu, macam mana nak buat ni cikgu? Boleh. Pada bila-bila masa. Ya, pada bila-bila masa. So, okey, ambil inisiatif ini untuk kamu buat latihan dan hantar kepada cikgu untuk dibincangkan. Okey. Okey tak Syimir, Yasmin, Afiq dan juga Jauza? Serta siapa lagi? Izamir dan yang lain-lain, Atira semua okey okey. Alright. So cikgu harap kamu dapat sesuatu daripada kelas ini. So alright. So cikgu rasa itu sahajalah pada petang ini. Okey. Kita akan sambung lagi next class pada minggu hadapan dengan subtopik seterusnya iaitu kesan kadar faedah sebagai alat dasar kewangan dalam ekonomi. Okey guys. Itu sahaja pada petang ini. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama Syah. Okey. Sama-sama. Okey Faiz.